Tampin dulu. Ya, tampil. Terima kasih Dr. Yang di-Pertua dan Menteri. Yang Berhormat Menteri, saya ada satu pertanyaan kerana ini saya memang tidak faham. Setahu saya, penculik ini mereka datang dengan sampan. Bukan kapal besar, bukan kapal selam. Sampan sahaja. Dan setahu saya, kalau mereka datang dengan sampan, high speed sampan yang high speed sampan. High speed sampan mungkin. Jadi saya tak faham. Dengan sampan ini, dengan aset-aset yang kita ada tu, seperti yang diberitahu oleh Kementerian Pertahanan, bahawa kita memang ada satu pangkalan drone di Sempruna lebih daripada 10 tahun. Lebih, di mana drone ini dilengkapi oleh alat-alat pengawasian yang canggih, begitu canggih sekali, hanya boleh mengawasi, sehingga boleh mengawasi 1,400 lebih kilometer. Di mana aset itu, dan kita bukan cakap kapal perang besar ni, kita cakap sampan yang berhigh speed ini. Dan di mana Scan Eagle UAV yang telah pun kita beli daripada CTRM, yang mempunyai peralatan yang begitu canggih. Takkanlah dengan infrared saja kita tak boleh kesan sampan ini. Jadi itu saya punya soalan. Di mana aset yang telah pun di situ selama 10 tahun, yang berpuluh-puluh milion telah pun diperuntukkan kepada pangkalan drone di Sempruna. Terima kasih Menteri. Ya Menteri, saya sambung sikit. Ya, terima kasih Datuk tak Speaker. banyak masa yang Ahmad. Ya. 5:30 kena stop. Okey, masa kecemasan ni. Untuk perhatian Menteri, saya nak membawa kepada perhatian Menteri bahawa Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Musa Hassan telah mengatakan bahawa Musa Aman ya. Musa Aman, ya. Terima kasih. Musa Aman, ni kena laju ni, tersasul. Musa Aman mahu Kerajaan Persekutuan mempercepatkan pengantaran aset. Saya nak bawa perhatian Menteri bahawa, ini kata-kata beliau, saya telah menghubungi Perdana Menteri, ... Ini penting antaranya meminta helikopter N3 yang ada di Kuala Lumpur dihantar ke Sabah. Bermaksud ada beberapa aset yang memang dah ada. Sekarang masalah tak hantar ke Sabah. So jangan Yang Berhormat Menteri, with due respect, bukan semua aset-aset tu sedang dibuat, sedang diimport dan sebagainya. Ada benda dah ada kat Kuala Lumpur. Ini masalah nak hantar saja. So saya menuntut penjelasan daripada Yang Berhormat Menteri. Terima kasih. Datuk Seri Speaker, saya 1 minit. Saya nak menyentuh berhubungan operasi oleh Eskom ataupun Polis Diraja Malaysia. Kalau kita lihat, tanggungjawab ini telah celaru. Oleh kerana ini merupakan insiden di dalam negeri, sepatutnya Kementerian Dalam Negeri bertanggungjawab. Kita lihat kes ini berlaku di Sandakan. Dan maklumat kemudian kita lihat penculik telah bawa mangsa ke Pulau Yolo. Kalau kita lihat map, jauh Pulau Yolo daripada Sandakan mengambil masa lebih kurang 1 jam, 1,5 jam. Tapi saya persoalkan apakah prosedur operasi pasukan keselamatan kita ni yang tidak boleh menutup sempadan perairan kita supaya penculik-penculik ini tidak boleh tembus balik ke Yolo. Ini merupakan satu kegagalan dan saya minta Menteri beri nasihatlah orang-orang di bawah supaya lebih awas dalam tindakan mereka. Terima kasih. Yang mata banyak masa yang Ahmad. Ya, Datuk yang betul, berhubung dengan aset, kita telah gembelingkan aset daripada pelbagai agensi, terutamanya ialah tentera, polis dan juga APMM untuk pergi ke sana. Sebagai contoh, APMM mempunyai 6 helikopter. 1 dihantar khusus ke kawasan Eskom. Kemudian termasuk juga bot dan juga kapal yang sepatutnya untuk kawasan-kawasan lain yang juga memerlukannya, kita hantar ke kawasan Eskom. Tapi apa yang menimbulkan persoalan sekarang ni ialah kenapa benda ini berlaku di mana ianya dalam kawasan yang berdekatan dengan tentera laut dan juga menerim polis dan juga APMM dalam jarak yang dalam 30 minit begitu. Kenapa benda ini berlaku dan siasatan sedang diambil dan yang hasil siasatan akan dimaklum kepada orang ramai. Setakat tu berhubung dengan apa yang menimbulkan kebimbangan pengurusi keselamatan Sabah, benda ini telah pun dibincang dengan Yang Berhormat Perdana Menteri. Saya percaya pengumuman akan dibuat mengenainya dengan segera. Jadi Yang Berhormat, kepada semua pihak
kita ingin bagi tahu bahawa kita akan cuba sedaya upaya sebaik mungkin untuk nak pastikan supaya kawasan Eskom ataupun kawasan S-Zone yang sekarang ni yang dilaksanakan oleh pihak berkuasa Eskom selamat, dan dalam masa sama kita nak pastikan supaya kes yang berlaku ini dapat diatasi dengan segera. Jadi yang berhormat, kegelisahan yang berhormat juga kegelisahan saya, ya. Jadi yang berhormat tak perlu melihat bahawa kalau kita lulus ya peruntukan semua boleh terjadi. Tapi yang berhormat, yang itu kita terima. Kita terima bahawa kita tidak dapat membeli aset tersebut dengan cepat. Tetapi kita tidak boleh mengatakan bahawa kita dengan itu maka benda ini boleh berlaku. Kita nak beritahu bahawa pihak keselamatan akan cuba dengan sebaik mungkin nak pastikan supaya benda ini kalau boleh tidak berulang, dan kalau boleh kawasan S-Zone yang mana kita ada perintah berkurung ini selamat. Kalau yang berhormat kata kenapa ini selamat sekarang tak selamat, yang berhormat, saya bukan yang berhormat saja gelisah, saya pun gelisah. Kita nak pastikan supaya kawasan ini selamat, dan dengan itu kita terpaksa gerakkan semua anggota keselamatan kita, dan kita akan tambahkan lagi aset di kawasan lain untuk digembirikan kawasan tersebut. Itu yang kita buat. Tapi sekarang ni sama ada ianya menimbulkan tanda tanya kenapa ianya berlaku dalam kawasan yang berdekatan dengan Marine, tentera dan juga FMM, itu sedang disiasat. Kita akan maklumkan kemudian. Ya, terima kasih Muhammad. Oleh Muhammad sekarang.